TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama hos anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini kita akan belajar satu subjek vocational yang sangat menarik, tapi sebelum itu apa kata kita demonstrasikan penjagaan SOP terhadap diri kita. Baiklah, macam biasa kalau kita berada di tempat yang sesak, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan apabila kita dah pakai pelitup muka, kita akan perlu simpan di dalam tempat yang sesuai. Macam saya pada hari ini, kita buka mask kita perlu simpan dalam bekas yang disediakan. Bila simpan ni, barulah rasa selamat. Betul tak? Barulah tak ada bakteria di badan kita tu. Kita simpan dulu mask kita sebab kita akan guna lagi selepas ini. Selepas kita dah simpan mask kita, apa kata kita pakai pula hand sanitizer. Barulah kita selamat untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Sebab kita tak tahu sama ada kita ni ada ke tak virus COVID-19 ni. Jadi untuk kita prevent daripada kita terkena jangkitan, apa kata kita sanitize tangan kita. Bila dah selesai dengan semua SOP, apa kata kita teruskan dengan subjek kita pada hari ini. Subjek yang akan diteruskan adalah subjek kerja paip domestik kertas 1. Untuk calon-calon SPM, ini adalah subjek vocational yang akan dipelajari untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan, mesti ada nak tahu kan siapa guru yang akan mengajar kita. Apa kata kita saksikan video profil beliau. Jom. Baiklah, bersama saya Irfan dan juga Cikgu Arnim. Selamat datang kepada pentas kita pada hari ini. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Cantik Cikgu hari ini. Berbaju kebaya merah. Baiklah Cikgu, untuk hari ini kita akan belajar subjek kerja paip domestik, betul? Ya, betul. Tapi sebelum itu macam biasa, kita perlu demonstrasikan sikitlah tentang penjagaan SOP. Cikgu pun dah pakai mask. Apa kata Cikgu simpan mask Cikgu dulu dalam bekas yang disediakan. Baik, terima kasih Irfan. Nampak tak? Inilah caranya. Baru nampak muka Cikgu cantik orangnya kan? Terima kasih Irfan. Sama-sama Cikgu. Sila simpan dulu. Okey. Bila kita dah simpan kita punya pelitup muka, kita kena pakai hand sanitizer. Silakan Cikgu. Barulah rasa selamat, betul tak? Betul. Baik. Okey. Cikgu, silakan kenalkan diri Cikgu kepada penonton kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak kesayangan Cikgu di luar sana. Okey, Cikgu adalah Cikgu Arnim binti Arifin yang mengajar di SMK Bangsa dan mengajar subjek MPV kerja paip domestik. Dah berapa lama Cikgu ada pengalaman mengajar subjek ni Cikgu? Cikgu telah mengajar selama 16 tahun Irfan. 16 tahun. Banyak sangat pengalaman Cikgu dan itulah ilmu yang akan dicurahkan kepada adik-adik pada petang ini. Baiklah, itu saja Cikgu pengenalan Cikgu? Ya, itu saja. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita saksikan dulu pandangan murid-murid mengenai subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya Muhammad Akib bin Muhammad Aziz, bersekolah di SMK Bangsa. Harapan saya untuk SPM kali ini mendapat pencapaian yang cemerlang dan mendapat A dalam semua subjek yang saya duduki dan melanjutkan pengajian saya dalam institut kemahiran berperingkat diploma. Mengharumkan nama ibu bapa saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aikal Ashraf, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa. Saya mengambil aliran dalam bidang kerja paip domestik. Harapan saya dalam SPM adalah supaya dapat mencapai keputusan yang cemerlang. Dan hal tuju saya selepas tamat SPM ialah dapat sambung pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi supaya saya dapat membuka syarikat perpaipan atas usaha saya sendiri. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM.
Itu dia serba sedikit mengenai pandangan anak murid cikgu mengenai subjek kita pada hari ini. Nampaknya mereka mempunyai visi untuk membanggakan cikgu, ibu bapa dan mendapatkan keputusan yang cemerlang. InsyaAllah kita doakan. Amin. Baiklah cikgu, apa sedikit komen mengenai pandangan mereka cikgu? Saya rasa nampak mereka bersedialah untuk menghadapi SPM kali ini dan saya memang mengharapkan program ini akan menaikkan semula semangat mereka sebab mereka ni adalah murid yang terkesan disebabkan COVID-19. PKP ni. Baik, betul tu cikgu. Okey, sebelum kita teruskan lebih lanjut, apa kata cikgu kita rehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020 dan untuk hari ini kita akan belajar subjek kerja paip domestik kertas 1. Baiklah, sebelum kita teruskan, apa kata kita ingatkan diri kita untuk sentiasa patuhi SOP. Bila keluar rumah, jangan lupa untuk memakai pelitup muka dan apabila kita dah pegang macam-macam benda kan, jangan lupa untuk sanitize tangan kita dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Baiklah, seterusnya kita akan bersama dengan anak murid Cikgu Anam kita pada hari ini iaitu 6 pelajar dari SMK Bangsa. Apa khabar? Mana mereka? Jom kita saksikan. Di mana anak murid cikgu ini? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey, semua lelaki cikgu ya? Ya, semua lelaki. Irfan. Semua kumbang-kumbang lah. Ya. Dan cikgu lah kita menyembunyi pada hari ini, betul? Ya, setiap tahun macam tu. Ya ke? Itulah kan. Nampaknya subjek ini pun akan dipelopori lah oleh lelaki sebenarnya. Betul tak cikgu? Betul. Baiklah, sebelum kita teruskan, apa kata kita kenalkan mereka dahulu. Boleh tak kita mula dengan siapa dulu nak kenalkan diri di kaca TV ni? Boleh tak mulakan? Siapa-siapa? Kita mulakan dengan, siapa tu? Nama saya Muhammad Syazwan. Nama saya Muhammad Syazwan bin Abdul Aziz. Okey, sila kenalkan diri kepada cikgu. Macam apa khabar cikgu? Tunduk hormat kepada cikgu. Apa khabar Syazwan? Sihat? Baik cikgu semua. Alhamdulillah. Baik, Dah makan? Ya. Okey, bagus. Terima kasih Syazwan. Baik, seterusnya kita ada siapa pula di sini? Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Aziz. Muhammad Nakib. Hello Nakib. Macam Apa mana khabar? exam? Boleh jawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah, confident cikgu. Jawab pun confident. Namanya boleh jawab lah tu. Alhamdulillah. Terbaik. Paper hari ni ya? Ya. Okey, siapa pula seterusnya? Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Nama saya Zulaimi Zudin bin Zulkarnain. Baiklah, apa Hai, khabar? Zul. Apa khabar Zulaimi? Ya, baik. Okey. Seterusnya kita ada siapa pula di sini? Salam sejahtera cikgu. Salam sejahtera. sejahtera. Saya Azri Iman bin Jaafar. Hazrik. Apa khabar Hazrik? Sihat kat rumah? Sihat, Alhamdulillah. Hazrik ni nama glamour dia Eric. Ada nama glamour. Ya. Belum jadi artis lagi dah ada nama glamour dah. Ya. Dia paling glamour di SMK Bangsa, Eric. Ya ke? Okey, baiklah. Kita punya Eric kat situ. Seterusnya kita ada siapa pula? Salam sejahtera cikgu. Nama saya Muhammad Syameh bin Muhammad Nasri. Kita ada Syamil. Ya, hai, Ni semua Syamil. anak murid cikgu lah kan? Ya, semua anak murid kesayangan saya. Ya, alhamdulillah. Seronok mereka dengar anak kesayangan cikgu. Dan yang terakhir kita ada siapa? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Haikal Ashraf. Hai Haikal. Apa khabar Haikal? Sihat? Anak murid saya yang paling rajin. Iya ke? Ya. Haikal yang paling rajin Ya, lah. rajin. Kalau cikgu perlukan pertolongan ke apa, dia lah sentiasa membantu. Ya, memang ringan tu. Ringan Semua tu- ni rajin semuanya sebenarnya. rajin. Tapi dia paling rajin berjumpa dengan saya. Baik. Barulah murid yang cemerlang. Okey cikgu. So ada lagi tak anak murid cikgu? Ke ini Okey, sahaja? ini sahaja 6 Ini orang sahaja pada hari 6 ini. orang yang akan bersama kita pada hari Ya. ini. Okey cikgu. Saya pun dah ready. Apa kata cikgu? Mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, ulang kaji kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita mendapat keberkatan. Okey, ilmu yang disampaikan masuk dalam kita punya dada kita, sudur kita. InsyaAllah, Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak kesayangan Cikgu di luar sana. Harap kamu masih lagi bersemangat untuk belajar dan jangan putus asa. Kita ada masa lagi untuk belajar kerja baik domestik ni, untuk mengulang kaji. Mana yang kamu terlupa, Cikgu mengingatkan kamu dalam program Didik TV Road to Success 2020 ini. Okey, tanpa buang masa, kita tengok dulu. Okey, Cikgu perkenalkan. Tadi pun Cikgu dah perkenalkan diri. Jadi tak payahlah Cikgu perkenalkan diri lagi kan. Semua orang dah kenal. Satu Malaysia dah kenal Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, Cikgu tahu semua Cikgu dekat Malaysia ni yang mengajar kerja baik domestik dah perkenalkan kertas ni. Kamu pun pernah tengok kan kertas ni anak-anak semua? Anak-anak Cikgu kesayangan dah tengok kan kertas ni? Dah tengok ke belum? Sebenarnya yang mengajar subjek ni saya punya partner. Okey. Tapi partner saya telah pun kena deploy, jadi saya take over. Baiklah. Tapi saya dah mengajar mereka lah dalam waktu PKP ni. Dan saya tahu cikgunya pun dah tunjukkan kertas ni, dah mula buat ulang kaji. Alhamdulillah saya pun dah tengok dah. Jadi apa yang cikgu buat hari ni kita recall balik, kita ingat balik. Kertas kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan. Setiap satu soalan ada 5 markah. Jadi total bahagian A 50 markah. Bahagian B 3 soalan. Setiap soalan 10 markah. Total bahagian B 30. Bahagian C 2 soalan. Setiap satu soalan 10 markah. 20 markah bahagian C. Total 100%. Jadi nak dapat 100% macam mana? Kena jawab semua soalan dengan baik. Macam mana nak dapat A? InsyaAllah hari ini cikgu akan cuba bantu kamu macam mana nak dapat A. Okey? Okey, kita teruskan. Jadi cikgu terangkan dulu. Bahagian A ini adalah aras rendah. Soalan yang biasa kita buat di dalam bengkel. Kerja-kerja yang kita buat dalam bengkel. Kita tanyakan dalam soalan ni macam mengingat semula lah. Ya, Irfan. Kemudian bahagian B ni adalah soalan aras sederhana. Okey. Soalan aras sederhana ni adalah kerja ataupun apa saja yang kamu telah laksanakan di dalam bengkel tetapi dibawa ke situasi baharu. Contohnya macam di soalan ni tentang tanya macam mana nak pasang besin cuci tangan. Kamu dah pasang besin cuci tangan dalam bengkel tetapi dibawa ke situasi yang baharu. Contohnya di tapak pembinaan, di rumah pelanggan, okey, di tempat yang lain di luar daripada bengkel. Itu bahagian B, aras sederhana. Manakala bahagian C adalah aras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi dan soalan berbentuk inovasi. Soalan kebat ni adalah soalan yang kamu perlu keluarkan pendapat kamu sendiri, buah fikiran kamu sendiri. Tetapi buah fikiran tu mestilah rasional dan mengikut kehendak soalan yang ditanya. Kemudian soalan inovasi selalunya mengenal pasti kamu ni ada tak daya usaha untuk mereka bentuk sesuatu yang baharu. Mereka cipta benda yang sedia ada dan kita ubah suai menjadi yang lebih baik. Itu soalan bahagian C. Jadi insyaAllah kita akan pergi satu-satu macam mana soalannya kita akan tengok nanti. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan saya ada sikit klarifikasi lah. Maknanya soalan untuk kertas 1 ni dia mengikut level. Di mana mula-mulanya senang, sedikit susah dan akhir sekali adalah kebat di mana mereka perlu gunakan buah fikiran mereka untuk menjawab soalan yang itu sebab soalan ni kita tanya dia akan menduduki peperiksaan ini selama 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Ya, lama. Jadi memang kena keluarkan semua apa yang dah dipelajari. Ya, dari sinilah kita nampak mereka ni dalam bengkel buat tak kerja. Kalau mereka buat, memang dia akan boleh jawab punya. Terbaik. Teruskan Cikgu. Terima kasih. Okey, kita pergi dahulu soalan bahagian A. Bahagian A ni ada pelbagai bentuk. Okey, anak-anak semua. Selalu yang keluar, salah satu soalan bentuk yang keluar adalah soalan berbentuk betul atau salah. Jadi soalan ni nampak senang. Tetapi apa yang menyukarkannya adalah kekeliruan apabila murid menjawab. Betul tak anak-anak cikgu?
Nampak senang je, tanda raib pangkah je. Tapi cikgu, kenapa saya tak dapat full mark 5 markah? Betul tak, Eric? Kenapa? Jadi bila kita buat semakan, buat ulang kaji di dalam kelas, nampaknya kamu tak faham soalan. Jadi dekat sini tipsnya untuk soalan SPM ni, pastikan ya anak-anak semua baca soalan 2 kali. Baca soalan 2 kali. Fahamkan apa yang dia tanya dan jawab mengikut apa kehendak soalan. Betul, Syamil? Okey, jangan tergelincir ya daripada kehendak soalan. Okey, bagus. Okey, kita pergi soalan pertama. Berikut adalah penyataan punca kemalangan di tempat kerja. Tanda raib bagi penyataan yang betul, okey, kalau betul tanda raib, salah yang tidak berkaitan. Okey, jadi macam mana? Sekarang dia tanya punca kemalangan di tempat kerja. Jadi kadang-kadang ada punca macam kemalangan tapi tak ada kena-mengena dengan kehendak soalan. Jadi kita baca satu-satu dia punya penyataan. Menggunakan alatan yang tumpul, agak-agaknya lah alatan, kalau kita guna alatan yang tumpul ni boleh berlaku tak kemalangan? Cuba agak jawab. Haziq. Haziq, sila jawab. Haziq, agaknya menggunakan alatan yang tumpul boleh berlaku kemalangan tak? Eric. Kalau awak guna alatan yang tumpul, agaknya boleh berlaku kemalangan tak, Eric? Macam mana tu? Tidak. Tidak? Okey, nanti kita tengok jawapan dia. Memaku dinding menggunakan gandin getah. Agak-agaknya boleh berlaku kemalangan tak? Siapa boleh jawab? Cuba Syazwan jawab. Syazwan, agaknya memaku dinding menggunakan gandin getah. Boleh berlaku kemalangan tak? Syazwan. Tidak boleh melakukan kemalangan, cikgu. Tak boleh berlaku kemalangan. Okey, tak apalah. Kita terima je jawapan tu dulu. Okey. Menyimpan bahan mudah terbakar di tempat yang terbuka. Boleh tak berlaku kemalangan? Zul Zaimi, boleh jawab? Siapa nak jawab? Zul, kalau kita simpan bahan mudah terbakar tempat terbuka, boleh berlaku kemalangan tak? Macam mana tu? Boleh. Boleh berlaku kemalangan. Okey, bagus. Okey. Melakukan kerja di tempat yang kurang pencahayaan, potong paip dalam gelap, boleh tak berlaku kemalangan? Haikal. Boleh. Haikal, cuba jawab Haikal. Boleh, cikgu. Boleh berlaku kemalangan. Okey, memakai kasut keselamatan ketika melakukan kerja. Pakai kasut keselamatan, boleh tak berlaku kemalangan? Hazrik. Tidak. Menyenggara alatan mengikut jadual, agaknya Zul. Kita selenggara, boleh berlaku kemalangan tak? Selenggara alatan berlaku kemalangan? Tidak. Okey, bagus. Okey, kita tengok jawapan dia. Apa jawapan dia? Betul ke tak? Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi masa periksa, pastikan awak bawa highlighter macam ni. Okey. Jadi bila kita highlight kan kita tahu okey soalan ni nak punca kemalangan di tempat kerja. Tanda raib dan pangkah. Okey, menggunakan alatan tumpul. Alat tumpul kalau kita pakai alat tu rosak. Betul, cikgu. Kalau guna alat rosak mestilah boleh berlaku kemalangan. Okey, jadi nampak tak kat situ. Jadi lepas ni banyakkan lagi membaca buat ulang kaji lagi ya anak-anak. Memaku dinding menggunakan gandin getah. Pernah korang pakai gandin getah paku dekat dinding? Bahaya tu, cikgu. Ya, Irfan pun tahu kan tak boleh guna gandin getah. Jadi menyalahguna alatan untuk kerja yang dibuat. Okey, kerja tu tak sesuai. Kita tak guna gandin getah untuk memaku pada dinding. Okey, jadi boleh berlaku kemalangan. Menyimpan bahan mudah terbakar di tempat yang terbuka. Bagus, tadi Syazwan kata kalau tempat terbuka berlaku peruapan, maka berlaku kebakaran. Melakukan kerja tempat kurang pencahayaan memang jelas sekali lah. Okey. Memakai kasut keselamatan ketika melakukan kerja. Ini yang kadang-kadang confuse. Sebab dia terlupa tanya punca kemalangan. Jadi dia pun raib. Itu yang dia trik kat sini. Dia kelirukan kat sini. Jadi bila pakai kasut keselamatan, kita telah pun mengelakkan kemalangan. Jadi jawapan dia pangkah, menyenggara alatan mengikut jadual pangkah. Kalau ikutkan semua jawapan ni macam betul kan? Betul. Dia macam sedikit confuse cikgu sebenarnya. Ya, jadi tengok kehendak soalan dia nak punca kemalangan. Okey, ingat je anak-anak.
Okey, kita teruskan soalan kedua. Macam tadilah, cikgu tak nak teruskan daripada skema markah. Kalau betul semua, dapatlah markah penuh. 5. Okey. Kalau salah, dia tolaklah markah. Kita mesti jawab. Jangan tak jawab. Kalau kosong markah, maknanya tak jawablah tu. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke, masih lagi soalan bahagian A. Kita pergi soalan yang berbentuk menyusun langkah. Menyusun langkah ni ada dua cara. Satu menulis A, B, C, D dan E. Dan satu lagi kita salin semula dari penyataan. Kita pilih mana langkah nombor 1, langkah nombor 2, kita salin semula. Itu dua bentuk. Kita tengok bentuk yang pertama dengan menyusun langkah menulis A, B, C dan D, E. Okey, soalan dia. Raja 7 menunjukkan sebahagian langkah kerja memasang besen cuci tangan. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja memasang besen cuci tangan yang tidak mengikut urutan. Okey, kita baca langkah dia. A, memasukkan palam ke dalam lubang dinding. B, memasang besen cuci tangan pada pendakap. Menebuk lubang dinding. C, okey, D, melekap pendakap. E, mengetat skru pendakap. Ini penyataan langkah kerja. Ini soalan biasa keluar dah ni. Okey, berdasarkan Raja 7 dan penyataan langkah kerja. Tengok Raja 7, orang tengah pasang besen cuci tangan. Penyataan langkah ni dia penyataan dia. Dah baca dah faham dah. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Dia suruh tulis A, B, C, D, E je, okey? Jangan kamu salin balik pula pada penyataan ni. Jadi faham ya, anak-anak? Okey, Zul? Okey, boleh lagi? Faham, cikgu. Okey, dalam banyak-banyak penyataan langkah kerja ni, mana satu akan menjadi langkah pertama? Apa agaknya? Masukkan palam dinding, pasang besen cuci tangan, menebuk lubang kah? Melekap pendakap, mengetat skru pendakap. Mana jadi nombor 1? Yang mana datang dulu? C. Okey, awak kata C jadi nombor 1. Kita tengok. Okey, C awak kata nombor 1. Nombor 2, mana agaknya? Tiba-tiba terus tebuk ke? Macam mana kamu tahu kat mana nak tebuk? Betul juga. Agak-agak. Tiba-tiba je ambil gerudit, tebuk. Macam mana nak tahu kat mana tempat nak tebuk? Jadi awak rasa nombor 1 ni adakah jawapan yang langkah 1? Adakah C jadi langkah 1? Cuba fikir balik. Come on, boys. Come on. Syamir. Mana yang nombor 1 agaknya? Haikal, kita cuba jaya. Mana 1 nombor 1? Mana 1? Mana 1 agaknya? Cuba jawab. Kita ada melekap pendakap, tebuk, pasang, masuk, ketat. Mana 1 nombor 1? Agaknya? Okeylah, cikgu bantulah. Nombor 1. Apa cikgu nombor 1? Nombor 1 mestilah melekap pendakap. Kita lekapkan dulu, baru kita tahu kat mana lubang kita nak tebuk. Okey. Jadi dia akan jadi nombor 1. Agaknya nombor 2. Yang mana 1 boy? Nombor 2. Haikal. Nombor 2 yang mana? Menebuk, cikgu. Yes, menebuk. Jadi menebuk jadi nombor 2. Agaknya langkah 3 yang mana agaknya, Nakib? Langkah 3. Okey, nombor 1 dah lekap. Nombor 2 dah tebuk. Dah tebuk nak buat apa? Dinding dah tebuk. Nak buat apa yang ketiga? Langkah ketiga. Masuk palam. Yes, masuk palam ke dalam lubang dinding. Kita agak je cikgu kata yes ni, tak tahu betul ke tak. Okey. Tadi dah lekap pendakap, dah tebuk lubang, kita pun masuk palam. Apa agaknya langkah keempat? Jadi, silakan. Siapa boleh jawab? Mengetatkan skru di dalam palam. Bila dah masuk palam, kita ketatkan skru jadi nombor 4. Jadi apa yang terakhir? Kita pun pasang besen cuci tangan langkah yang kelima. Betul ke tidak? Kita tengok jawapan. Jom kita saksikan. Ini dia jawapan dia. Betul. Alhamdulillah, itu pun cikgu bantu 1, tak apa. Okey. Jadi kat sini, kalau betul-betul nak alert, highlightkan langkah kerja memasang besen cuci tangan. Okey, tipsnya ialah kamu boleh tulis nombor langkah tu di tepi ni. Kalau boleh gunalah pen warna lain. Itu sebab cikgu galakkan kamu bawa pelbagai pen berwarna macam ni. Supaya kamu dapat membezakan mana jawapan yang akhir kamu nak tulis dalam ruang jawapan.
Okey, pertama tadi awak pun letaklah D pada langkah 1, langkah 2C, langkah 3A, langkah 4E kita terus salin aja, langkah 5B. Okey, tak sure lagi, baca balik. Betul ke tidak? Lepas lekap, tebuk. Lepas tebuk, masuk palam. Lepas masuk palam, skru ketatkan. Lepas tu baru pasang besen cuci tangan. Okey, confirm. Boleh dapat 5 skor, tulis siap-siap. Cikgu, saya ada soalan. Penting sangat ke highlighter ni cikgu sebenarnya? Highlighter ni sebenarnya kalau kat sekolah tak digalakkan bawa. Tapi waktu pesen ni, sebab kita nak fokuskan. Key point tu kan. Supaya nanti takut budak terlelap baca, terus lelap. Kita tak nak macam tu. So ada nampak benda yang berwarna, dia macam fokus. Itulah soalan dia apa yang saya kena jawab. Kita gariskan. Pada saya lah sebab saya nak bantu ni. Macam mana dia orang boleh fokus waktu menjawab soalan. Ingat tu adik-adik. Cikgu selalu ingatkan jangan tidur waktu peksa. Okey anak-anak? Okey. Okey, kita teruskan soalan bahagian A seterusnya adalah soalan berbentuk menyusun langkah lagi, tetapi kita salin semula dari penyataan. Dia bagi penyataan. Okey, kita baca soalan. Okey, Rajah 3 ditunjuk gambar sebelum ada paip besi, ada kunci paip. Selepas kemudian kita nampak kunci paip tu dah sambung pada paip besi bergawani, ada pita PTFE di label. Kita baca. Anda pernah menyambung paip besi bergawani seperti Rajah 3. Susun dan tuliskan semula langkah kerja menyambung paip besi bergawani mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Baca langkah kerja menyambung paip tersebut. Mengetat kunci paip dengan sepanah boleh laras. Memusing kunci paip mengikut pusingan jam. Mengikat paip besi bergawani pada ragum yok. Menyambung kunci paip dengan paip besi bergawani. Melilit pita PTFE pada bebenang paip besi bergawani. Agak-agaknya lah daripada langkah ni, mana langkah nombor 1? Langkah ni dia dah tonggang terbalik kan? Mana satu langkah yang pertama, langkah 1? Okey, siapa boleh jawab? Cikgu minta Nakib jawab langkah 1. Langkah 1, apa dia Nakib? Silakan. Kita cuba je. Letak dekat ragum jok. Yes, Nakib jawab langkah ragum yok. Okey, bagus Nakib. Tak tahu betul ke tidak kan? Kita tengok nanti jawapan. Okey, dah letak paip besi bergawani pada ragum yok. Apa langkah kedua, Haikal? Dah ikat pada ragum yok. Nak buat apa? Dah ikat, nak buat apa kat paip ni? Tengok aja ke ramai-ramai. Nak buat apa? Okey, siapa nak jawab? Syazwan? Syazwan? Cuba jawab Syazwan. Melilit PTFE. Yes, Syazwan kata melilit pita PTFE pada bebenang paip besi bergawani. Okey, kita jadikan nombor 2. Nombor 3, langkah 3. Apa agaknya? Cuba jawab Nakib. Nakib. Okey, dah. Apa dia? Memusing kunci paip mengikut pusingan jam. Okey, Nakib kata pusing. Okey, kita tak apalah, kita letak sini nombor 3. Okey, Zul, agaknya apa Zul nombor 4? Okey, tadi kata ikat paip ragum yok, lilit pita PTFE, pusing kunci paip. Jadi mana pula nombor 4 dengan nombor 5? Nombor 4 yang mana agaknya langkah 4? Cuba jawab Zul. Silakan Zul. Mengetatkan kunci paip. Okey, Zul cakap mengetatkan kunci paip nombor 4. Okey, Eric. Langkah yang terakhir, yang mana satu? Eric jangan tidur Eric. Eric, yang mana Eric? Yang nombor 5 Eric. Tak nampak ya, Tak nampak ke? Oh, kesiannya. Cuba awak enlargekan guna jari zoom dia. sikit ke? Zoom. Nampak jari dia. Okeylah, dah tentulah yang terakhir ni kita kata nombor 5. Nombor 5. Betul ke tidak? Kita Okey tengok. cikgu, sebelum kita teruskan dengan jawapan ni, kita biar adik-adik kita berteka-teki dulu. Kita rehat sekejap, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk hari ini kita sedang belajar topik kerja paip domestik kertas 1 yang akan berlangsung pada 23 Mac nanti. Tadi kita pun dah belajar sikit mengenai bahagian A.
Sekarang ni kita nak tahu pula jawapan bagi soalan yang cikgu ajar sebentar. Teruskan cikgu, Okey, silakan. tanpa buang masa kita tengok ya anak-anak betul ke tidak kamu jawab tadi. Okey, ini jawapan dia. Pertama, betul tadi ada Haziq jawab tadi, mengikat paip besi bergawani pada ragum yok. Apa-apa pun kita akan ikatkan dulu. Lepas ikat, kita lilit pita PTFE. Bagus Syazwan, dapat jawab dengan betul. Okey, yang ketiga, menyambung kunci paip dengan paip besi bergawani. Kita sambung aja dulu. Kita ambil kunci paip, sambungkan aja dulu pada berbenang. Lepas tu barulah langkah 4 kita pusingkan kunci paip mengikut pusingan jam. Dan yang terakhir barulah kita ketatkan kunci paip dengan sepana boleh laras. Tips di sini ya anak-anak, pastikan waktu menyalin jangan ada kesalahan ejaan. Seperti biasa tuliskan nombor yang kita fikirkan itu langkah dia. Bila menyalin tiada kesalahan ejaan dan elakkan daripada menulis singkatan. Sebab ada murid yang penat malas nak menulis, dia tulis pada PD aja. Ada cikgu Tak boleh. Okey. Jadi apa yang ada pada situ, sebab itu yang kenapa komplain ramai yang tak dapat full mark kat sini. Kesalahannya dari situ, salah eja ataupun dia menulis short form. Bila menyalin kena salin dengan lengkap. Okey, ikut saja langkah kerja tu, salin balik dalam ruang jawapan. Kita tak nak kehilangan markah. Jadi harap murid-murid semua alert dan ambil iktibar ataupun ingat semula ataupun jadikan orang kata iktibarlah daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelum ni. Okey? Okey, kita pergi ke soalan bahagian A lagi, tetapi ini adalah bentuk memilih penyataan jawapan yang betul dan salin semula. Ini bukan susun langkah. Kita pilih mana yang betul dari penyataan dan salin semula dalam ruang jawapan. Kita tengok contoh soalan dia. Raja Anam menunjukkan sebahagian kerja melulas paip keluli tahan karat. Tengok gambar, dia guna mesin pembenang. Dia tengah melulas, ada pelulas masuk ke bahagian dalam paip besi keluli tahan karat tu. Berikut adalah penyataan kerja melulas paip keluli tahan karat yang betul dan tidak berkaitan kerja melulas. Okey. Penyataan kerja. Baca balik. Melulas dalam paip menggunakan kikir bulat. Guna kikir bulat ke? Tengok betul-betul rajah tu balik. Memakai sarung tangan semasa kerja melulas. Betul kan? Betul tak awak pakai sarung tangan waktu melulas? Kenapa kena pakai sarung tangan, Haikal? Kenapa Haikal kita kena pakai sarung tangan? Supaya tidak berlaku kecederaan semasa melakukan Kecederaan. Sebab melulas tu ada serepih-serepih paip besi yang tersumpit kat situ. Jadi kalau kamu tak pakai sarung tangan kita semua sarung tangan leather, tak pakai sarung tangan kain. Jadi membuang geriges luaran menggunakan kikir rata. Luar paip tu kita pakai kikir rata, betul? Okey. Mengikat paip pada ragum yok hingga ketat. Membersih alatan selepas melakukan kerja, mengguna pelulas untuk membuang geriges, mengeluarkan paip dari ragum yok setelah selesai kerja melulas. Ini penyataan kerja, kena pilih mana kerja melulas yang betul. Jadi cikgu tak nak lama, kita tengok, okey? Sebab ada yang penyataan yang mengelirukan di sini. Jadi yang mana satu tu? Kita tengok jawapan dia. Okey, yang cikgu highlightkan warna biru ni adalah tidak kena mengena dalam penyataan kerja melulas. Tapi bila kita baca melulas dalam paip menggunakan kikir bulat. Betul lah cikgu, kita bahagian yang dalam tu kena kikir bulat. Tetapi tengok balik Rajah. Rajah 6 guna mesin. Dia tak pakai kikir bulat. Nampak tak? Jadi kat sinilah kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid. Jadi apa-apa penyataan, rujuk rajah dan tengok penyataan tu sesuai tak pada rajah. Okey. Memakai sarung tangan semasa kerja melulas memang obviously betul. Okey. Kemudian membuang geriges luaran menggunakan kikir rata, betul lah. Yang luar kita kena pakai kikir rata nak buang geriges. Okey, betul. Mengikat paip pada ragum yok hingga ketat. Ini yang menjadi kekeliruan. Budak akan bergaduh dengan cikgu. Mana cikgu kita ikat kat ragum yok? Kan kat mesin tu. Tapi kena ingat, bila kamu nak kikir bahagian luar, macam mana pun kamu kena keluarkan paip tu daripada mesin dan ikat pada ragum yok. Betul tak? Baru kamu boleh kikir
luaran punya gerigis menggunakan kikir rata. Okey, itu sebabnya itu yang menjadi kekeliruan dalam soalan bahagian A. Nampak tak? Nampak senang tetapi mengelirukan. Okey. Kemudian, membersih alatan selepas melakukan kerja, memang ya. Menggunakan pelulas untuk membuang gerigis, memang dia pakai pelulas pun. Okey, mengeluarkan paip dari ragum yok setelah selesai kerja melulas. Kita tak ada tunjuk gambar ragum yok kat sini. Maknanya kalau akhir, mesti keluarkan dari mesin pembenang tersebut. Jadi mana yang cikgu highlightkan tu adalah yang tidak kena mengena. Salin semula yang tidak di-highlightkan tu betul-betul pada ruang jawapan. Sama macam yang tadi, jangan salah eja, jangan ada kata singkatan dalam penulisan. Okey, dapat anak-anak? Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Masih lagi bahagian A, tetapi ini mentafsir lukisan. Dalam mentafsir lukisan, kita kena kenal pasti bahan pepasang yang digunakan daripada bentuk simbol. Ingat lagi? Okey, hari ini kita recall semula, ulang kaji semula ya anak-anak. Kemudian kita mesti tahu kedudukan lekapan dan cara menghasilkan larian perpaipan dalam sistem yang ditunjukkan. Kita tengok contoh. Ini adalah soalan untuk mengenal pasti bahan. Raja 2 menunjukkan larian perpaipan alat pemanas air segera dari tangki simpanan air. Ada gambar tangki simpanan air, ada paip agihan, terus pergi ke pancuran mandian, ada pergi ke pilih berbibir kat sini. Raja 2, berdasarkan Raja 2, ni Raja 2, nyatakan kuantiti bahan berikut dalam ruang jawapan. Anak-anak dekat Google Meet nampak tak ni? Raja ni? Kita nampak cuba, semua. Kita cuba kira. Kurang jelas aku. Kurang jelas? Kurang jelas. Enlarge kan? Boleh enlarge kan? Boleh zoom sikit tak? Okey. Okey, kita kira kunci pipe. Kunci pipe ni simbol yang mana? Ingat kunci pipe simbol macam orang pakai bow tie. Okey, macam bow tu adalah kunci pipe. Tengok bentuk yang ada bow. Okey, 1, 2, 3. Ada 3. Ada lagi tak? Tak ada, tulis 3 terus kat sini. Okey, siku 90 darjah sama. Tiba-tiba blank dekat bilik peperiksaan. Siku, macam mana rupa siku? Ingat siku kamu. Dia tak tanya lutut, tanya siku. Ingat siku. Okey, ini siku. Okey, siku mesti bentuk macam ada siku lah. Jadi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siku, tulis 7. Pilih berbibir. Pilih berbibir, mana satu yang pilih berbibir? Blank terus. Ingatlah macam bibir kamu ada keluar macam bibir. Okey, bibir sedih. Itulah dia pilih berbibir. Pipe fleksibel, mestilah tahu pipe fleksibel. Pipe tu dia melentur-lentur gitu, tak lurus. Itulah pipe fleksibel. Mana dia? Ini dia. Dah jumpa kat sini. Dekat pancuran mandian ni. Okey, itu dia. Okey. Kemudian ada 1 lah, tulis 1. Pilih berbibir ada 1, pipe fleksibel ada 1. T sama, nama pun T, mesti huruf T. Jadi cari yang macam bentuk huruf T, ada 1. Jadi nampak tak dia membantu murid kat sini? Okey, nak tengok betul ke tidak? Kita kira tadi. Kira tak sama-sama tadi anak-anak? Kira kan? Kira dalam hati nampaknya. Okey, tak Kira, apa. cikgu. Petang-petang ni semua mengira dalam hati. Raja 2 menunjukkan larian perpaipan alat pemanas air segera. Okey, ini jawapan dia. Jadi, tuliskan betul-betul. Okey, kira betul-betul. Jadi, kalau betul jawapan kamu tu dapatlah full mark. Kalau salah, dia akan tolaklah markah. Okey, boleh? Boleh ingat cikgu. tak lagi simbol-simbol tu? Murid ni boleh tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah, Kalau lupa, masih ingat. sila buka balik nota ya anak-anak. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan masih lagi mentafsir lukisan. Tapi ini adalah kamu kena membuat larian perpaipan. Kena hasilkan lukisan tu. Okey. Raja 8 menunjukkan lukisan skematik bekalan air yang tidak lengkap. Lengkapkan lukisan skematik itu dengan melakar larian perpaipan dari tangki simpanan air ke lakapan sanitari sisa buangan berat. Kalau ada tangki, ini kita panggil sebagai apa? Larian apa? Larian terus atau tidak terus? Ingat tak? Terus ke tidak terus? Ada tangki. Larian mana satu ni? Tidak terus. Tidak terus. Haikal jawab. Bagus Haikal. Dia ingat Dia tu. ingat semua, cikgu. Bagus. Kalau ada tangki adalah larian tidak terus. terus. Jadi,
Macam mana? Tengok ada aras 1, aras 2, ada tandas duduk, ada mangkuk urinal. Sebab ini lekapan sanitari sistem buangan berat. Jadi macam mana nak hasilkan lukisan tu? Adakah daripada sini kamu nak sambung? Atau dari sini, dari sini? Itu yang kita nak tengok. Budak ni tahu tak? Kalau daripada tangki, air tu keluar dari mana? Kalau dari sini, memang kesianlah. Okay? Dia memang tidurlah tu waktu cikgu mengajar. Jadi tidak berlaku ya anak-anak. Okey, kita tengok jawapan. Paip agihan mesti tahu dekat bahagian bawah. Yang ini adalah paip apa ni kat bahagian bawah ni, kat dasar ni? Siapa tahu? Nakib? Saya. Paip? Paip cuci. Yes, paip cuci. Bagus. Kalau yang atas ni? Kalau ke atas mesti air. Ya, kalau mesti air melimpah. Jadi bagus Haikal. Alhamdulillah. Okey, jadi kat sinilah paip agihan yang kita akan lukiskan penyambungan dia. Okey, bila sambung tengok mesti guna pembaris. Bawa pembaris ni anak-anak. Okey, bawa pensel. Buatkan garisan binaan dulu sampai bawah. Okey, buat. Mesti lurus, jangan sengit. Okey, dah dapat yang cantik. Gunakan pen warna lain supaya nampak kita nak memberi impression kepada pemeriksa. Wah, kemas. Sebab kadang-kadang dalam skema ada kekemasan pula. Jadi cikgu tak tahu dia punya skema macam mana. Tapi inilah guide dia, mesti kemas. Larian tu mesti lurus. Kemudian jangan lupa buatkan simbol pasang dia. Mana siku, mana T, mana kunci pipe yang sesuai nak letak. Tiba-tiba lupa, hilang ingatan, apa pula rupa simbol kunci pipe. Buka tadi soalan yang sebelum ni, ada tunjuk. Jadi macam ni rupanya akan lukis. Elok-elok. Okey anak-anak, semua soalan yang akan memberi orang kata guide kepada kamu. Kamu tak boleh dapat jawapan, mesti ada jawapan. Jadi boleh semak balik soalan-soalan yang setelah kamu jawab pada muka surat sebelum ni. Itu cikgu punya tips. Okey? Jangan bela langsung sampai tak nak jawab. Okey, dah dapat? Okey, mesti dah tuliskan. Jadi inilah dia skema dia. Cikgu dah terangkan tadi. Jadi jangan salah. Mesti tahu dari pipe agihan air tu keluar. Jangan salah tempat awak nak buat larian perpaipan pada sistem lekapan ni. Okey? Kita pergi soalan seterusnya. Kita dah masuk bahagian B. Bahagian B. Okey, bahagian B ni adalah tugasan yang biasa kita buat dalam bengkel. Tetapi kita bawa ke situasi baharu. Okey. Jadi kita tengok soalan. Okey. Yang ini adalah kerja pemasangan. Okey. Raja 9 menunjukkan pandangan hadapan sebuah rumah yang akan dipasang tangki simpanan air di Y. Okey, Kak Y ni nak pasang tangki simpanan air. Jadi berdasarkan Raja 9, tengok Raja 9, rumah banglo, kat atas bumbung ni nak pasang tangki. Huraikan langkah kerja sebelum proses pemasangan. Kedua, markahnya 4. Semasa proses pemasangan 4. Dan B, nyatakan 2 peralatan yang diperlukan dalam kerja pemasangan itu. 2 markah. Okey, kita nak tengok macam mana nak jawab soalan ni. Ingat balik kerja pasang tangki simpanan air. Okeylah, cuba jaya. Agaknya lah sebelum proses pemasangan, awak nak tulis apa agaknya yang boleh dapat 4 markah ni. Siapa boleh cuba? Kita cuba-cubalah bagi 1 poin. Okey, siapa nak bagi poin? Cuba. Silakan, siapa nak cuba? Cuba Zul. Zul, cuba bagi Zul. Agaknya sebelum nak buat kerja, nak buat apa agaknya? Coba Zul. Menyediakan bahan dan alatan yang secukupi. Wah, bagus. Very impressive. Faham dia. Good job, Zul. Bagus, okey. Itu antara jawapannya lah. Nanti kita tengok skema. Ada tak yang Zul sebut tu? Okey, kalau semasa ni, semasa banyak kan nak buat. Agaknya semasa proses pemasangan, apa langkah pertama nak buat untuk buat pemasangan ni? Kita nak pasang dah ni. Dah siap alat semua. Dah letak tangki ke atas. Apa nak buat? Agaknya. Mana satu nak buat? Okey, Nakib, cuba jawab. Macam mana? Apa proses pertama nak pasang tangki simpanan air? Nakib, cuba. Menguji. Terus menguji. Nak uji apa? Uji apa tu sayang? Belum nak pasang dah uji. Hebatnya. Nak buat apa Nakib? Cuba. Fikir lagi.
Memang menguji itu dalam pemasangan lah, tapi itu bukan yang pertama. Tiba-tiba nak uji kan tak boleh lah. Tak siap lagi pasang. Bela petang bela. Okey, tak apalah, kita tengok jawapan. Apa jawapan ni, cikgu? Cabut bumbung itu. Sama cabut bumbung. Okey. Okey, ini dia jawapan dia. Macam mana nak dapatkan 4 skor tu. Jadi ingat, kalau 4 skor maknanya mesti ada 4 poin dengan huraian dia. Huraian macam mana? Mesti nyatakan apa kerja yang dibuat dan alatan yang digunakan. Okey, kalau proses sebelum proses pemasangan. Belum buat kerja lagi, apa mula-mula nak buat? Okey, macam tadi sediakan alatan dan bahan yang mencukupi. Kadang-kadang dia tak sebut ni, tapi ada perkataan sediakan pen, marker, pita, ukur. Maknanya itu penyediaan pertama lah. Okey, kemudian itu akan dapat 1 markah. Pastikan alatan dan bahan berfungsi dengan baik. Maknanya dah sediakan tadi, tengok pula, cek gergaji ni berkarat tak, mata sumpit tak, cek. Okey, itu membawa 1 skor. Tak kisahlah ayat macam mana, tapi mesti ada perkataan atau bahasa tu kalau kita baca, dia cek alat dia. Macam-macam bahasa kita jumpa. Betul. Tapi kita tahu poin dia nak memastikan alat tu berfungsi. Okey. Kemudian pastikan amalan kerja yang selamat. Kadang-kadang macam-macam budak akan cerita. Dia kata pakai baju kerja bengkel, pakai kasut. Semua itu adalah amalan keselamatan. Jadi ada poin dekat situ akan dapat markah. Jadi kat sini boleh awak tulis memakai pakaian kerja bengkel, ruang kerja bersih, pencahayaan mencukupi. Itu antara poin-poin yang kalau kamu tulis akan dapat 1 skor. Kemudian yang terakhir untuk skor yang keempat, rancang kerja dengan mengenal pasti kedudukan tangki simpanan air dan punca bekalan air. Kat sini macam-macam jawapan boleh jumpa. Ada yang kata ambil tangki, angkat tangki naik atas, tengok mana meter air. Itu semua adalah merancang kerja, nak kenal pasti kedudukan dia. Jawapan-jawapan macam tu akan membawa poin dekat sini. Okey, itu dah siap sebelum proses pemasangan. Tengok semasa proses pemasangan. Tips di sini anak-anak. Okey, pastikan bila kamu memberikan jawapan untuk proses pemasangan, kerja tu mesti selesai. Bila baca, kalau buat, boleh habis kerja tu. Baru akan dapat 4 skor yang lengkap. Okey, pertama, ukur tangki tu dulu. Ukur ketinggian dia. Okey, kita ukur dan tanda. Nampak tak ada kerja dia? Ukur dan tanda tangki simpanan air menggunakan pita ukur dan pen marker. Kita pilih pen marker sebab tangki tu warna hitam kan. Kalau pakai pensel tukang tak nampak. Pakai pen marker. Jadi, ada kerja dilakukan dan ada peralatan dinyatakan. Okey. Dan boleh kita sambunglah pada kedudukan paip perkhidmatan, paip limpah, paip cuci dan paip agihan. Boleh cerita. Tapi ada je perkataan ukur tanda menggunakan alat apa, dah ada skor, kemudian huraian dia tu terpulang kepada masing-masing punya penceritaan. Kedua, tebuk lubang menggunakan mesin penebuk. Nampak? Ada kerja menebuk, tapi apa alat digunakan? Mesin penebuk. Dan masukkan soket sambungan tangki pada paip cuci, paip limpah, paip agihan. Itu aja. Kenapa paip perkhidmatan tak masuk soket sambungan tangki? Sebab guna injap berbola. Ingat lagi boys, kita guna apa untuk sambung paip perkhidmatan? Yes, injap berbola. Tapi yang lubang-lubang lain guna soket sambungan tangki. Kat situ dapat 1 skor. Sambungkan paip pada setiap paip pada tangki. Maknanya tadi dah pasang soket sambungan tangki, sambungkan paip-paip tersebut. Okey. Kemudian buka punca bekalan air dan pastikan setiap penyambungan tiada kebocoran. Kadang-kadang budak tulis buat ujian kebocoran. Macam mana nak buat ujian kebocoran tu? Terangkanlah, itu yang hilang markah di situ. Jadi patut dapat 4, dapat 3 sahaja. 1 kerugian. Betul tak? Okey, 2 peralatan. Dekat sini pun ada masalah juga. Budak bergaduh-gaduh dengan cikgu. Cikgu, saya bagi 2 peralatan. Betul lah cikgu. Ingat, peralatan dalam bengkel ada 2 jenis. Mesin dan juga alatan tangan. Kena nyatakan pada 2 jawapan ni. Jadi 1 tulis mesin penembuk mudah alih, 1 skor. Kemudian 1 alatan tangan sama ada awak tulis pita ukur, perengkau paip, sepanah boleh laras antara 1 tu. Okey, itu ya. Dapat ya anak-anak?
Dapat cikgu. Okey, harap semua faham ya. Okey, boleh jawab soalan bahagian B ni dengan baik sebab cikgu tengok memang ramai yang tak nak jawab. Okey, kalau lepas ni cikgu harap dengan perkongsian cikgu ni dapat bantu kamu. Sebenarnya senang aja nak jawab. Kalau kamu pernah buat dalam bengkel, insya-Allah kamu boleh tulis, boleh jawab. Okey. Dan cuba elakkan jangan ada yang tertinggal. Contohnya tebuk lubang menggunakan mesin kerudi. Sebelum itu ukur dahulu. Tak mau Itu cuba elakkan. Nanti bila macam tu kita takut kehilangan markah sebab terlupa pula step pertama. Tetapi sebelum itu, kita elakkan perkataan bahasa-bahasa macam itulah. Okey, harap semuanya boleh ya. Teruskan. Okey cikgu, kita dah pun belajar mengenai bahagian A dan bahagian B. Ya. Adik kat rumah boleh tak? Cuba angkat thumbs up sikit kalau faham apa yang cikgu ajar tadi. Okey. Nampaknya mereka pun sudah faham. Saya pun dah banyak belajar benda baru dengan cikgu hari ini. Terima kasih cikgu banyak-banyak kerana bersama dengan saya pada hari ini dalam subjek kerja paip domestik kertas 1. Apa saranan cikgu dan kata-kata akhirlah bagi mereka sebelum menjawab soalan kita pada hari kejadian nanti? Okey, selepas ini kita tak sampai masuk ke bahagian C. Betul. Tetapi selepas ini cikgu akan memberikan link kepada Satu Malaysia lah kalau nak tengok untuk bahagian C. Kita akan berkongsi. Slideshow ni juga cikgu akan kongsi kepada semua. Jadi apa-apa boleh email pada cikgu, dapatkan email daripada cikgu. Dan cikgu akan kongsikan kepada semua anak murid cikgu di seluruh Malaysia selepas ini. Baik, terima kasih. Cikgu silakan ke sini je, kita nak lakukan sedikit SOP lah. Macam biasa cikgu pun dah pegang macam-macam tadi kan. Kita sanitize dulu tangan kita. Silakan cikgu. Okey. Macam mana? Seronok kan belajar melalui virtual ni kan? Semoga adik-adik kita dapat menjawab dengan mudah pada 23 Mac nanti, betul? Betul, insya-Allah. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak sekali lagi bersama saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episod seterusnya kejap lagi dengan tajuk Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 bersama saya Irfan Syahmi yang ke mana kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Bye-bye. Bye-bye. Good luck semua. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Azida Azhar, ibu kepada Muhammad Nakib bin Muhammad Nazri daripada sekolah SMK Bangsa. Harapan saya untuk SPM peperiksaan tahun ini, saya mengharapkan dia cemerlang dalam peperiksaan dan akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Mungkin dia berjaya lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Aisyah, ibu kepada Muhammad Haikal Ashraf. Harapan saya kepada anak saya dan pelajar yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020 supaya dapat buat sehabis baik untuk SPM dan capai keputusan cemerlang. Doa saya sebagai seorang ibu sentiasa untuk kamu. Sekian, terima kasih.